Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha adalah seutama-utama wanita Quraisy dalam kedudukan dan hartanya. Beliau radhiyallahu anha adalah pedagang yang kaya raya. Ia biasa memberikan modal kepada para pedagang untuk mereka usahakan agar mereka mendapatkan penghasilan darinya. Selain memiliki harta yang banyak, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha juga memiliki banyak budak. Di antara budak beliau adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Saat Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menyukai Zaid radhiyallahu anhu, dengan senang hati dihadiahkanlah Zaid radhiyallahu anhu kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, dengan kekayaan yang dimiliki Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha tidak merasa berat untuk berbagi. Begitulah seharusnya. Hendaknya dengan harta yang kita miliki, kita berbagi dengan sesama. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi. Pernikahan ini terjadi sepulang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Syam selang 2 bulan beberapa hari. Ketika itu umur Nabi Shallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Adapun umur Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha menurut pendapat yang masyhur adalah 40 tahun. Menjelang pengangkatan sebagai nabi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering pergi ke Hira. Beliau Shallallahu alaihi wasallam memisahkan diri dari kaumnya karena saat itu mereka banyak melakukan kesyirikan dan berbagai kemaksiatan. Mereka menyembah patung, pohon, kuburan orang soleh, dan berhala lainnya. Pada masa-masa itu, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha menyiapkan bekal untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha sangat setia kepada beliau. Saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditemui oleh malaikat Jibril, beliau Shallallahu alaihi wasallam sangat ketakutan. Beliau Shallallahu alaihi wasallam pulang dengan gemetar dan kedinginan. Maka Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha menyelimuti beliau, menghibur dan menenangkan beliau. Kemudian Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha mengantar beliau untuk menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal, untuk menanyakan apa yang terjadi pada beliau. Waraqah adalah orang yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam. Dia juga membaca kitab Injil, sehingga dia tahu bahwa akan ada seorang nabi yang diutus di akhir zaman. Setelah mendengar peristiwa yang menimpa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Waraqah mengatakan bahwa yang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril dan beliau akan diangkat menjadi seorang nabi. Berita ini merupakan perkara yang sangat besar, terlebih saat beliau Shallallahu alaihi wasallam mulai diperintah untuk berdakwah. Hampir seluruh penduduk Makkah saat itu tidak mempercayai beliau Shallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh beliau hanya mengada-ngada, mencaci maki dan mereka mengejek beliau. Namun Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha tetap membela beliau Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha langsung beriman. Demikianlah saat orang-orang menistakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha membenarkan beliau Shallallahu alaihi wasallam. Saat mereka kafir, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha beriman. Dan saat orang-orang menolak beliau Shallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha dengan tangan terbuka menerima dan membela beliau. Sungguh banyak kebaikannya. Seluruh putra-putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
berasal dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, terkecuali Ibrahim. Dan Rasulullah SAW sepanjang hidupnya belumlah menikah lagi dengan wanita lain. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wafat di Makkah pada bulan Ramadan tahun ke-10 dari awal kenabian dan dikebumikan di Al-Hajjun dalam usia 65 tahun.